Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 8 bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Hazel Desmond. Paparan utama edisi Selasa 6 Jun. Empat pegawai FGV diarah bercuti. My Free View, siaran TV digital percuma dilancar. Sejarah dunia penyiaran tercipta hari ini. Migrasi siaran analog ke digital melangkah setapak lagi melalui pelancaran siaran digital percuma My Free View oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dibangunkan di bawah projek Televisyen Terestrial Digital DTT, ia menyaksikan 15 saluran TV dan radio bakal disiarkan dalam jaluran spektrum yang sama. Inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia itu sejajar penutupan siaran analog pada Jun tahun depan. Keseluruhannya 4.2 juta dekoder percuma bakal diberikan kepada semua isi rumah di bawah senarai Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM. Projek ini ialah pemberian dekoder percuma pada isi rumah yang layak dari senarai penerima Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM untuk mempercepat lagi proses migrasi dari analog ke digital ini. Berbanding negara-negara maju serta tetangga dalam ASEAN, Malaysia merupakan satu negara yang mengambil pendekatan menyediakan dekoder percuma untuk rakyatnya, terutamanya bagi mereka yang memerlukan bantuan. Kerajaan juga telah bersetuju untuk menyediakan sebanyak 2.2 juta set dekoder percuma lagi sebagai tambahan kepada 2 juta set dekoder percuma yang diperuntukkan oleh pihak MyTV menjadikan keseluruhannya 4.2 juta dekoder percuma untuk isi rumah dalam senarai BRIM. Dan multimedia dalam usaha dipancar melalui 24 stesen pemancar di bawah fasa 1 dan 2. Ia disasar dapat disiarkan di kawasan 98% berpenduduk seluruh negara pada suku keempat 2017. My Free View menawarkan kualiti gambar dan bunyi jauh lebih baik daripada sistem analog dan bersifat interaktif. Pemindahan sistem analog ke digital itu juga diyakini mampu menarik lebih ramai pengiklan. Hadir bersama pada pelancaran My Free View, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak, Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad dan Pengerusi SKMM Datuk Seri Dr. Halim Syafiee. Anda boleh merakam rancangan kegemaran. Siasatan salah laku transaksi pembayaran melibatkan anak syarikat Felda Global Ventures Holding Berhad FGV, Delima Oil Product DOP. 4 pegawai FGV diarah lembaga pengarah bercuti serta-merta. Mereka ialah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Zakaria Arshad, Ketua Pegawai Kewangan Ahmad Tifli Muhammad Talha, Pengurus Besar Kanan DOP Kamar Zaman Abdul Karim dan Ketua Pegawai Eksekutif FGV Trading Saman Omar. Menurut pengerusinya Tan Sri Isa Samad, ia sementara menunggu siasatan transaksi melibatkan anak syarikat FGV, DOP dan Cefitec. Secara ringkasnya, bagaimana keadaan ini berlaku? Ianya berlaku apabila pihak PwC mendapat findingnya terdapat beberapa perkara yang tidak betul dalam urus niaga antara DOP dengan Cefitec di Dubai. Bila PwC dapat begitu, maka dimaklumkan kepada IA, Internal Audit. Jadi, buat kata Internal Audit mesti jalankan siasatan. Bila dah jalankan siasatan, kita dapati ada beberapa perkara yang tak betul berlaku. Salah laku dan tindakan tidak mengikut prosedur itu dikesan pihak audit luar PricewaterhouseCoopers PwC. Secara lanjut berhubung isu itu akan dijalankan audit dalaman.
Dalam pada itu, Tan Sri Isa berkata lembaga pengarah tidak pernah mengarahkan Datuk Zakaria untuk meletak jawatan. Sebaliknya bercuti hingga siasatan audit dalaman selesai. Yang pasti beliau akan diberi peluang mempertahan diri. Beberapa hari yang lalu, pihak bot minta saya adakan perbincangan atau perjumpaan dengan Datuk Zakaria, dan saya menemui Datuk Zakaria di pejabat saya bersama dengan 2 sekretari syarikat lah. Kita katakan dari finding ini kita dapati ada salah laku lah ataupun suatu yang tidak betul dalam urus niaga dengan Spitek. Jadi bot punya pandangan kalau boleh dia letak jawatan supaya ianya tidak menjadi suatu isu besar. Tapi bukan bermakna kita nak cover up, tidak. Tapi kita tak nak jadi isu besar. Apabila lembaga pengarah FGV mengeluarkan surat tunjuk sebab kelak, Datuk Zakaria boleh menafikan pembabitan atau mengaitkan pembabitan lembaga pengarah yang lain. Pada sidang media yang sama, Tan Sri Isa turut mengumumkan penubuhan jawatan kuasa eksekutif ahli lembaga pengarah. 2 ahli lembaga pengarahnya, Datuk Dr. Omar Salim dan Datuk Muhammad Zafir Muhammad Hashim, serta Ketua Kluster Logistik Azman Ahmad dilantik bagi memangku tugas Presiden Kumpulan dan Ketua Eksekutif FGV serta Ketua Pegawai Kewangan. Penubuhan jawatan kuasa itu bagi memastikan urus niaga FGV tidak tergendala dan berjalan seperti biasa. Di samping itu, kita cuba melantik Puan Asnur sebagai SFO, CFO sebagai menggantikan Cik Tefli yang juga diminta bercuti. Yang lain, Cik Salman, itu kita akan tentukan siapa ambil alih tanggungjawab itu dari segi bidang trading. FGV pada suku pertama berakhir 31 Mac 2017 mencatat kerugian bersih berjumlah 2.46 juta ringgit, menurun berbanding kerugian bersih 81 juta ringgit yang dicatatkan pada tempoh sama tahun lalu. Pendapatan kumpulan itu pula berkembang 15% kepada 4.32 bilion ringgit. Sementara itu, Timbalan Ketua Persurajaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Azam Baki mengesahkan menerima laporan berkaitan FGV. Ketika dihubungi, beliau berkata SPRM akan memanggil Datuk Zakaria Arshad untuk memberi keterangan. SPRM akan menjalankan siasatan berhubungan isu FGV. Namun demikian ia bergantung kepada isunya sama ada ia melibatkan rasuah dan salah guna kuasa. So kami hanya menjalankan siasatan di bawah bidang kuasa kami saja. Lain daripada isu yang tidak berkaitan, maka MUCC tidak akan menjalankan siasatan lah. Selain Datuk Zakaria, beberapa lagi individu termasuk audit dalaman FGV. Baik, kita beralih ke perkembangan lain. Bagi memastikan Himpunan Jubli Darussalam pada 15 hingga 18 Jun ini tidak berlangsung, Kerajaan Negeri Melaka sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa. Meski pembatalan himpunan telah dibuat pihak polis, langkah berjaga-jaga tetap diambil. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, Kerajaan Negeri tidak pernah menyokong dan membenarkan himpunan seperti itu. Jika penganjur masih berdegil, tindakan tegas diambil kerana mengingkari arahan serta mencabar kewibawaan pihak berkuasa. Beritahu saya semalam bahawa himpunan ini dibatalkan. Jadi kita puas hatilah bila pihak berkuasa negeri dah bercakap demikian. Jadi kita tahulah kalau berlaku juga mana tindakan akan diambil. Kita pihak berkuasa negeri pun kita tak ada enforcement unit untuk mengambil tindakan. Kita akan guna pihak polis juga. Jadi pihak polis pun dah menyatakan terdapat banyak laporan polis yang mengatakan tidak kepada himpunan ini dan mereka dah beritahu himpunan ini dibatalkan. Datuk Seri Idris menyatakannya selepas sidang kedua DUN di Seri Negeri Aikroh. Kerajaan Negeri Melaka turut berterima kasih kepada semua pihak yang membuat laporan polis bagi membantah himpunan terbabit.
Bagi Ketua Pengarah JAKIM Tan Sri Osman Mustafa, usaha penganjuran program seperti Jubilee Jerusalem mempunyai agenda sengaja membangkitkan kemarahan umat Islam di negara ini. Ditular di media sosial, fokusnya jelas bukan hanya mengajak masyarakat bukan Islam, malah meliputi umat Islam untuk turut menyertainya. Menyedari hakikat itu, JAKIM turut memantau media-media sosial bagi mengekang penyebaran ajaran yang bertentangan dengan syiar Islam. Merujuk kepada isu yang berlaku, saya nasihatkan kepada semua masyarakat Malaysia dalam keadaan apa jua, sekalipun lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tidak perlu kita menonjolkan apa-apa isu yang boleh mengguriskan hati umat Islam, kerana sudah pasti isu-isu yang segala rupa akan membangkitkan ketidakpuas hati masyarakat Islam di negara kita, bahkan di negara-negara Islam lain pun. Tan Sri Othman menyatakannya di Sri Negeri Air Keroh selepas menyaksikan penyerahan zakat perniagaan RM5.3 juta oleh Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB. Semakan semula unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia oleh Bank Dunia, bukti keyakinan bank itu terhadap kekuatan ekonomi negara. Firma penyelidikan seperti City Research dan UOB Bank juga berkongsi sentimen sama dengan meningkatkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 5% tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dalam satu kenyataannya berkata ia juga bukti kukuh bahawa Malaysia di landasan betul untuk mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Dasar monetary bank negara yang akomodatif akan terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara di samping konsolidasi dasar fiskal yang akan mengurangkan defisit fiskal dan membantu menampan nisbah hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK. Pelarasan dasar fiskal yang dilaksanakan sebagai tindak balas kepada kejatuhan harga komoditi tenaga minyak dan gas telah mengurangkan kesan kepada imbangan fiskal negara selepas kerajaan terus berjaya mencapai sasaran defisit fiskal setiap tahun. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyasarkan penambahan 10% bayaran balik pinjaman menerusi kaedah debit terus. Menurut pengerusinya, Datuk Samsul Anwar Nasarah, menerusi kaedah yang mula diperkenal tahun lepas, 1.97 peminjam memperoleh kemudahan bayaran balik menerusi akaun semasa dan akaun simpanan yang disediakan 17 bank terlibat. Bayaran balik melalui debit terus dapat memastikan bayaran balik dilaksana secara konsisten setiap bulan selain melayakkan peminjam menikmati diskaun 10%. Melalui apa yang kita panggil direct debit online ini ialah kemudahan untuk membuat simpanan SSPNI. Ini penambahbaikan. Kita telah pun lancarkan program ini pada 2 November 2016 dahulu. Setelah beberapa lama kita laksanakan kaedah ini, kita melihat dari segi perkembangannya, kebaikan dan kita buat penambahbaikan. Dan hari ini sebenarnya adalah pengumuman kepada penambahbaikan sistem yang telah kita buat sebelum ini. Beliau melancarkan kaedah debit terus menerusi dalam talian di ibu negara. Melalui cara baharu ini, PTPTN yakin sasaran kutipan bayaran balik pinjaman sebanyak RM4 bilion tercapai. Pada masa sama, beliau mengingatkan peminjam yang mempunyai tunggakan dan masalah jadual bayaran balik supaya membuat rundingan segera dengan PTPTN kerana kadar bayaran dibuat berdasarkan kemampuan kewangan peminjam. 12,589 calon mula menduduki peperiksaan bertulis SPM Ulangan 2017 mulai hari ini sehingga Khamis. 3 mata pelajaran ditawarkan iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan, peperiksaan itu dijalankan di 229 pusat peperiksaan seluruh negara melibatkan 1,707 petugas peperiksaan. Tinjauan di Pusat Peperiksaan Sekolah Menengah Aminuddin Baki di Ibu Negara mendapati kira-kira 20 calon menduduki kertas 1 dan 2 matematik pada sebelah pagi.
Pada sebelah petang, berlangsung kertas 1 sejarah diikuti kertas 2 dan kertas 3 pada hari Rabu. Ini diikuti kertas 1 dan 2 bahasa Melayu akan dijalankan pada hari Khamis. SPM ulangan diadakan 2 kali setahun, iaitu sesi pertama pada bulan Jun dan sesi kedua pada November. Nelayan di kawasan selatan Pulau Pinang membantah keras keputusan Kerajaan Negeri Pulau Pinang membina 3 pulau buatan manusia untuk projek Penang Transport Master PTMP. Ia didakwa bakal memberi kesan mendalam kepada mata pencarian hampir 1,500 nelayan. Projek bernilai 27 bilion Projek ringgit bernilai itu 27 bilion ringgit itu dikhawatiri menjejaskan nelayan di Teluk Kumbar, Gertak Sanggul dan balik pulau. Perancangan kepada kita di sini tentang rancangan kerajaan negeri untuk mewujudkan 3 buah pulau jadian buatan manusia daripada Pematang dan Madaut, Sungai Batu, Teluk Kumbar dan Gertak Sanggul. Jadi di kawasan yang dicadangkan untuk dibuat pulau ini adalah kawasan yang cukup cantik bagi nelayan. Projek di kawasan perairan yang merupakan lubuk hasil tangkapan ikan dan udang itu akan menjejaskan mata pencarian nelayan tempatan. Projek tersebut turut dibantah 7 ahli Dewan Undangan Negeri termasuk 5 adun PKR dan seorang adun DAP dalam sidang DUN baru-baru ini. Projek yang terletak lebih kurang 1.5 km dari pantai itu didakwa akan melenyapkan ekosistem di laut dan menyumbang kepada pencemaran sewaktu air laut surut. Dia kalau bila dia buat pulau ni, kita orang nelayan payah nak cari makan. Bila kita orang nak cari makan, mau pergi lagi tambah jauh. Jadi lah ni kita punya tu minyak subsidi pun duduk harga tinggi. Nah, jadi kita orang lagi jauh, kita orang kena tambah minyak lah. Ya. Pulau buatan manusia yang masing-masing membabitkan keluasan 1,300 ekar persegi, 2,100 ekar persegi dan 3,800 ekar persegi itu akan menyebabkan hasil tangkapan laut menyusut. Kesan kepupusan hasil laut bakal akan menambah beban nelayan yang sudah pun dihimpit dengan pembangunan yang tidak seimbang. Kami sebagai nelayan kawasan Pulau Betul ni cukup membantahlah tindakan nak buat apa tu? Pulau, 3 pulau tu. Sebab efek dia ada. Daripada tangkapan ikan, udang, apa semua tu. Kalau anggut apa? Keputusan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk membina 3 pulau buatan manusia di kawasan selatan negeri Pulau Pinang bakal menjejaskan periuk nasi hampir 1,500 nelayan di kawasan balik pulau, Batu Maung serta Teluk Kumbar. Siapa akan membela nasib nelayan di sini? Diharap Kerajaan Negeri akan mempertimbangkan keputusan drastik untuk membina 3 pulau buatan manusia yang bakal mengubah landscape perikanan di kawasan ini. Laporan Phil Gabriel bersama jurugambar Suhaimi Ahmad untuk RTM. Kemeriahan Bazar Ramadan di negara jiran Thailand tidak banyak bezanya dengan Malaysia. Umat Islam terutama di 3 wilayah iaitu Naratiwat, Patani dan Yala memulakan ibadah puasa serentak dengan Malaysia mempunyai banyak persamaan dalam menyediakan juadah berbuka puasa. Wartawan Yusof berpeluang ke daerah Chow Erong, Naratiwat berkongsi pengalaman. Perjalanan dari sempadan rantau panjang Kelantan ke Chow Erong hanya mengambil masa sekitar 40 minit sahaja. Andaian sambutan di Bazar Ramadan di daerah ini lengang kerana dikaitkan dengan pergolakan yang berlaku di 3 wilayah itu tidak tepat. Sebaliknya, walaupun azan asar belum lagi bergema di masjid berdekatan, namun para peniaga sudah membuka gerai jualan dan bersiap sedia untuk menanti pelanggan. Walaupun menu yang ada di sini tidak banyak bezanya dengan Malaysia, namun yang menarik perhatian ramai ialah pengunjung dari Malaysia ialah dari segi harganya ia lebih murah. Seperti biasa, kerang. Ya. Biasa pukul berapa kan? Lepas lah. Ya. Bolehlah kita kena go. Ya. Alhamdulillah. Ada maya hajat ke apa, doa selamatlah. 3 wilayah ni minta usneh lene gitu lah. Ramadan ni rasa senil lah kita boleh lah. Jadi orang pun banyak tubik mari dah lah, keluar tubik mari. Jalan jarang. Betul lah bulan Ramadan. Doa ni minta selamat. Lepas biasa jadi boleh berhubung antara Malaysia dengan Sierra dengan Thailand berhubung supaya masa dulu.
Lalu Malaysia, Cak Erong, takut Cak Erong. Apa Cak Erong kan berlaku ni. Ni jadi kita cuba boleh semaya ajak lagi. Masa tak nak klik pada dia. Klik pada dia ni jadi boleh berhubung pula. Ni lagu tu lah. Ya, doa pastilah. Doa setiap kali lepas semayang lah. Doa supaya selamat, supaya aman, keadaan masyarakat boleh buat kerja dah. Dia biasa. Sebelum ini, kawasan tersebut sedikit sebanyak menimbulkan perasaan trauma kerana 8 tahun lalu di Masjid Al-Furqan, air tempayan Cairun, 10 terbunuh terkena tembakan rambang. Peristiwa itu berlaku ketika penduduk sedang menunaikan solat berjemaah di masjid tersebut. Kita boleh lihat sendiri bagaimana mereka bebas untuk membelah juadah berbuka dan kita harap kedamaian, keamanan akan terus berkalan di kawasan sempadan negara jiran terdekat ini. Bersama juru kamera Tengku Muhammad Tengku Ibrahim Yusof, Naratiwat, RTM. Menjelang Sukan SEA 2017, Jawatankuasa Pengelola Malaysia Kuala Lumpur 2017 MASOK akan mengenakan tiket bagi penonton menyaksikan pelbagai acara yang dipertandingkan. Harga tiket masih dalam perbincangan tetapi dijangka tidak melebihi RM20. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MASOK, Datuk Seri Zulkifli Embong, hanya sukan popular sahaja yang akan dikenakan tiket seperti akuatik, renang, karate dan bola sepak. Jadi tentunya sukan-sukan popular ini akan berjaya menarik ramai penonton untuk datang. Jadi cara kita untuk kawal kemasukan penonton ke Dewan Pertandingan ialah dengan cara mengenakan sedikit, saya sebutkan tadi, tiket. Tapi tak semua. Tiket acara termasuk majlis pembukaan dan penutupan Sukan SEA akan mula dijual selepas Aidilfitri. Datuk Seri Zulkifli ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pelantikan Universal Fitness and Leisure Stadium Berhad UFL sebagai pengedar eksklusif pakaian sukan jenama Football Thailand FBT di Kuala Lumpur. Masih mengenai Sukan SEA, skuad bola jaring kebangsaan bertekad mengulangi kejayaan meraih emas ketika edisi 2001 di Ibu Negara selepas kecewa di tangan Singapura 2 tahun lalu. Jelas Ketua Jurulatih Kebangsaan Tracy Robinson, skuad kendaliannya kini berada pada tahap terbaik dengan semua pemain memberikan komitmen jitu dalam setiap latihan. Walaupun bergelar Juara Asia 2016, ia bukan tiket untuk mereka berlatih sambil lewa. My targets for the team, we want to win gold at SEA Games. Quite simple. So everything that we put into place, whether it's strength and conditioning, whether it's on-court skill work, it's all building up towards us, participating in SEA Games and doing really well for the country. Robinson ditemui RTM sebelum perlawanan persahabatan menentang skuad pelapis kebangsaan di Dewan Olimpik Sekolah Sukan Bukit Jalil. Bola jaring bukan sukan yang sentiasa dipertandingkan di Sukan SEA. Sejak Malaysia memasukkan acara ini dalam Sukan SEA 2001, ia dipertandingkan semula 14 tahun kemudian di Singapura. Dan pastinya, juara bertahan Singapura akan menjadi penjabar utama. Bagi pemain tengah, Nur Syafaz Liana Muhammad Ali, latihan intensif sejak Oktober tahun lalu berjaya membentuk pasukan yang mantap. Pemain juga sudah serasi dengan corak permainan tahap tinggi yang diterapkan Tracy Robinson, jurulatih berpengalaman dari Australia. Corak permainan yang kami boleh nampak seperti kelajuan, dari segi kelajuan, dari segi serangan, dari segi hantaran. Penjaring gol Najwa Azizan pula mahu memadamkan memori hitam Sukan SEA 2015 apabila kalah kepada Singapura di final. For me, every year is a new start. So let bygones be bygones. Kalau menang ke sebelum ni, yang pasti 2017 ni kami akan dapatkan gol untuk rakyat Malaysia. Skuad kebangsaan akan berlepas ke Gold Coast untuk perlawanan persahabatan dengan beberapa kelab Division 1 dari 16 hingga 22 Jun ini. Pada 8 hingga 16 Julai pula, mereka akan bertemu beberapa kelab di Melbourne sebelum kembali. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor hadir pada majlis tazkirah serta menunaikan solat sunat tasbih yang diadakan di Seri Perdana Putrajaya. Program merupakan majlis tahunan anjuran Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti.
Majlis tahunan bagi menghayati Ramadan itu dihadiri lebih 200 tetamu. Penceramah Datuk Dr. Fatma Al-Zahra menyampaikan tazkirah yang berkisar mengenai ibadah dan amalan-amalan sepanjang Ramadan serta manfaat yang diperoleh dengan menunaikan solat sunat tasbih. Datuk Dr. Fatma kemudian turut memimpin solat sunat tasbih. Tetamu terdiri daripada anggota Bakti Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita, Persatuan Ketua Polis Perkap, bakat serta mahasiswi institusi pengajian tinggi tempatan. Program singgah sahur di beberapa agensi terpilih dianjurkan Kelab Media Johor KMJ buat tahun ketiga berturut-turut. Agensi yang dikunjungi ialah Balai Bomba serta Hospital Pakar KPJ Pasir Gudang selain Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Alam. 45 ahli konvoi melibatkan 18 kenderaan mengangkih sajian sahur ayam goreng KFC tajaan Johor Corporation J-Corp dan saksikannya sebagai penutup Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.